Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dapat maklum balas feedback, suara jelas, boleh tahu feedback suara audio. Alhamdulillah kita bertemu buat kali yang pertama kan, buat kali yang pertamanya, first time kita bersiaran, kita live di pagi hari. Alhamdulillah, sebagai memenuhi permintaan sebahagian daripada kita. Okey, so untuk menggantikan sesi kelas live kita pada Khamis malam dan juga Jumaat malam. Khamis malam dan Jumaat malam kita terpaksa umumkan sebagai dua hari-hari yang hari cuti. Okey, sebab saya memenuhi permintaan untuk sesi kelas Talaqi Musyafahah one to one. So kita gantikan hari ke Sabtu pagi dan juga ke Ahad pagi. So hari ni kita akan ada dua sesi kelas lah. Pagi ni pukul 9, kita anggap sebagai kelas replacement lah, penggantian kelas Khamis malam. Okey, yang pagi ni. Malam ni kita bersiaran macam biasa. Itu ikut jadual macam biasa, kita on macam biasa pukul 9 malam. Esok Ahad, pagi pukul 9, dianggap sebagai kelas ganti untuk kelas kita yang Jumaat malam, kelas kita yang semalam. Kemudian Ahad malam esok, itu kelas jadual kita macam biasa lah. So untuk hari ini dan juga esok, Sabtu dan Ahad, kita akan ada dua lah sesi live. Pagi pukul 9, malam nanti pun pukul 9 juga. Untuk Sabtu dan Ahad minggu ini. Kita tengok feedback macam mana. Kalau ada sambutan yang bagus, mungkin kita boleh teruskan sesi FB live kita di sesi pagi ni. Okay. Sebelum kita terus lebih lanjut, boleh saya dapat feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Boleh saya dapat feedback suara. Saya nak dapatkan maklum balas suara. Agak suara okey, jelas Boleh saya dapatkan maklum balas feedback. Alhamdulillah, suara jelas Okey. Okey, so kalau suara jelas, kita terus hari ni insya-Allah. Hari ni merupakan kelas pengajian kita yang ke-40. Okey. So kita sudah pun live untuk kali yang ke-40 hari ini, pagi ni, untuk kelas pengajian bacaan Iqra'. Okey. Untuk kelas pengajian bacaan Iqra'. Okey, hari ini ataupun pagi ni sudah masuk kali yang ke-40. Kita bersiaran secara langsung untuk sesi kelas bacaan Iqra'. Okey, insya-Allah pagi ni kita akan kembali menyambung. Kita akan sambung balik. Kita sambung. Kita sudah pun bermula kira sebulan lah. Sebelum Ramadan lagi kita dah mula. Sebulan lebih So hari ni dah kelas yang ke-40. Kita mula daripada muka surat pertama, Iqra' 1 lagi. Okay. So hari ni insyaAllah kita akan sambung bacaan di Iqra' 5, muka surat 20 insyaAllah. Okay. So Alhamdulillah. Suara okey jelas semua Tuan Hams daripada sahabat kita daripada KK, Kota Kinabalu kan. Okay. Alhamdulillah pun dah sampai. Okey. Suara okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ruby. Alhamdulillah dapat juga Suara saya jelas Puan Ruby. Okey, Puan Ruby dari Kuantan kan. Suara okey puan Alhamdulillah. Ini sejarah lah ni. Okey, sejarah first time kita live di pagi hari. Kita dah 40 kali dah kita buat sesi live. Ini kali pertama lah. So saya nak tengok feedback hari ni dengan esok. Hari ni pagi pukul 9. Esok pun kita bersiaran pukul 9. Malam ni macam biasa. Malam ni pukul 9 macam biasa. Malam esok pukul 9 macam biasa. Itu jadual biasa. Cuma jadual yang luar biasanya pagi ni lah. Pukul 9 dengan pagi esok pukul 9. Kita tengok feedback macam mana. Kalau sambutannya bagus, mungkin kita boleh teruskan lah di masa akan datang. So mungkin kita boleh proceed. Kalau kurang sambutan, kita mungkin
balik ke jadual asal malam je lah. Macam tu kan. Okey. Okey, so kita terus ke muka surat 20. Hari ni kita akan sambung bacaan di muka surat 20, Iqra' 5. Okey, sebelum kita meneruskan bacaan kita di muka surat 20 Iqra' 5 ni, saya nak dapatkan feedback sikit daripada Puan Ruby, Tuan Hams, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang lain, muslimin muslimat yang lain. Satu, nak dapat feedback dari segi audio, suara. Dan yang kedua, dari segi paparan skrin. Okay, biasanya suara tak ada masalah. Kita dah live banyak kali dah sebelum ni. Isu suara biasanya okey. Cuma saya nak dapat confirmation lah. Pagi ni agak-agak okey, tak ada masalah. Cuma yang selalu timbul isu ialah paparan skrin kita ni. Selalunya tak nampak full page. Selalunya. Banyak kali nampak separuh page. So saya mohon feedback daripada Puan Ruby, Cik Hams, Fahmi Nazrin, Fakhri Naim. Okey. Jelas, Alhamdulillah. Puan Ruby pun jelas, Alhamdulillah. Cik Hams, okey pun jelas, Alhamdulillah. Okey. So, suara jelas. Paparan skrin muka surat 20 pun jelas. Alhamdulillah. Okey, so kita boleh sambung terus bacaan lah. InsyaAllah kita sambung bacaan di muka surat 20 Iqra' 5. So, hari ni, pagi ni, kita akan sambung bacaan di muka surat 20 Iqra' 5 dengan topik yang baru. Okey. Ini adalah topik ataupun bab bacaan dengung apabila berlakunya pertemuan antara dua huruf, iaitu huruf mim mati bertemu huruf ba yang berbaris hidup. Saya ulang apabila berlakunya pertemuan antara dua huruf, iaitu huruf mim mati berjumpa dengan huruf ba yang berbaris hidup. Masih ingat saya sebut dulu kan, baris hidup ada 3, baris atas, ba, baris bawah, bi, baris depan bu. Okey, ba ni berbaris hidup, sama ada baris atas macam dalam contoh yang kita tengok ni, ba, ataupun baris bawah, bi, ataupun baris depan bu, tak kisah, janji ba tu berbaris hidup. Sebelumnya ada huruf mim mati. Okey, adanya huruf mim mati. Cumanya, okey, apabila bertemunya huruf mim mati diikuti dengan huruf ba, bertemunya dua huruf ni, mim mati jumpa dengan ba hidup, di dalam Al-Quran Rosam Usmani, okey, penulisan cetakan Malaysia, yang diluluskan oleh KDN dan juga cetakan Arab Saudi sana, apabila berlakunya pertemuan mim mati jumpa dengan ba hidup dalam Al-Quran Rosam Usmani kita, mim mati dibuang baris matinya. Itu dia punya tanda dia. Mim tu adalah mim mati, cuma baris matinya dibuang ataupun dihilangkan, sebagai satu indikator, petunjuk, signboard, signage nak beritahu di situ merupakan bacaan dengung. Bukannya bacaan yang izhar, bukan okey, nak sebagai petunjuk di situ merupakan bacaan dengung dua harakat. Okey, mim sakinah iaitu mim mati bertemu dengan huruf ba dibaca dengung dua harakat. Dan kita boleh lajak sampai 3 harakat bacaannya, tak ada masalah. Kurang daripada 2 je yang tak boleh. Okey, dalam Al-Quran Rosam Usmani cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi, apabila bertemunya mim mati jumpa dengan ba, maka mim mati tadi mim mati tapi tidak dibubuh ataupun tidak ditanda dengan baris mati. Itu dia punya indikator dia. Dalam erti kata yang lain yang mudah, kalaulah dalam kes kita lupa ataupun kita tak perasan mim mati jumpa ba, tak perasan, kita cuma tengok mim yang tak ada baris mati, itu dia punya signboard mudah. Kita jumpa je dalam bacaan Al-Quran, dalam mana-mana ayat, jumpa je mim kosong yang tidak bertanda. Mim kosong yang tak ada baris, itu adalah tempat bacaan dengung dua harakat. Boleh tempat bacaan dengung dua harakat. Okey. Boleh Okey. So, yang ini kita akan baca dia dengan bacaan kafartum ba'da imanikum. Okey. Ba'da. Dengung macam tu. Okey, cumanya di sini kita dengung dengan dengung tutup mulut. Okey, pertemuan mim mati dan juga ba. Okey, dengung tutup mulut. Cuma saya nak bagi tahu kaedah kita mendengungkan huruf mim mati jumpa ba tadi, dengungnya 2 harakat ke 3 harakat, boleh lajak sampai 3 harakat. Yang pertama, kemudian
sama juga macam kes-kes dengung, bacaan dengung sebelum ni. Bila dengung aja, dia akan bunyi di hidung lah. Dengung di hidung tum. Okey, apa saja, ataupun semua bacaan dengung mesti didengungkan bunyinya dalam rongga hidung ni. Di hidung Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan dengung tu tidak boleh kurang daripada 2 harakat. Lebih tak apa. Tak boleh kurang 2 harakat, minimal 2. Boleh lajak sampai 3, boleh, tak ada masalah. Kurang 2 tak boleh. Kafartum ba. Kafartum ba. Salah. Dia kena lebihkan. 2 atau lebih. Kafartum ba'da. Okey, itu yang kedua. Ini dengung bunyi dalam rongga hidung. Yang pertama. Kemudian dengungnya mesti tidak boleh kurang 2 harakat ataupun minimal 2 harakat ataupun lebih. Yang kedua, ini merupakan persamaan dalam semua bacaan dengung dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak bacaan dengung, kaedah bacaan dengung, mengikut hukum-hukum bacaan dengung yang tertentu. Tapi semua bacaan dengung dia mempunyai persamaan yang sama, iaitu dengungnya mesti bunyi di rongga hidung. Okey. Yang keduanya, dengungnya tidak boleh kurang. Bunyi dengung tu tak boleh kurang daripada 2 harakat. Lebih tak apa. Tidak boleh kurang daripada 2 harakat. Kafartum ba. Tak cukup 2 harakat, salah. Mesti minimal 2 harakat ataupun lebih. Ni 2 perkara, 2 poin. Merupakan persamaan bagi semua kaedah bacaan dengung. Saya ulang 2 poin ini adalah merupakan persamaan bagi semua kaedah bacaan dengung. Maksudnya apa saja hukum dengung, asal nama dengung aja, tak kisah apa jenis dengung. Dengung ada banyak jenis Okey. Macam yang kita baca sebelum ni, dengung pada nun sabdu, inna. Dengung pada mim sabdu, summa. Okey. Mempunyai persamaan yang sama bacaannya, iaitu mesti bunyi dengungnya di rongga hidung. Yang keduanya mesti bunyi dengungan itu minimal 2 harakat ataupun lebih. Itu persamaannya. Okey. Kemudian perbezaan. Okey, setiap bacaan dengung tu ada perbezaan dia. Macam yang kita baca sebelum ni, bacaan dengung pada nun sabdu. Cara bacaannya ialah ni perbezaan hujung lidah sentuh bahagian atas gusi tu, langit depan kita panggil. Okey, situ tekan berserta dengung. Mulut buka, gigi pun renggang. Saya tunjukkan. Tak perlu dengan luar sangat pun nak tunjuk kan. Kena ada bukaan pada mulut dan juga gigi. Okey, yang kita baca sebelum ni juga, bacaan dengung pada mim bersabdu ataupun mim tasydid. Itu bibir kena kacip. Dengung di hidung juga, mesti 2 harakat minimal ataupun lebih juga. Tapi bibir kacip. Thumma. Okey, itu perbezaannya. Okey, untuk bacaan dengung hari ni pula dari segi perbezaannya, yang 2 poin tadi persamaan Persamaan ni perbezaannya ialah untuk dengung bagi pertemuan huruf mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ba, dia punya indikator dia, petanda dia, petunjuk dia, dia punya tanda isyarat dia, signboard dia ialah mim tersebut tiada baris mati. Okey. So kaedah dengungnya ialah bibir kena tutup tapi tidak ditekan ataupun tidak dikacipkan. Sekadar bersentuhan je, bibir atas, bibir bawah, touch, sentuh dengan lembut aja. Tak perlu kacip. Sama macam kita baca bacaan mim bersabdu. Kalau mim sabdu, bibir tu kena kacip, tekan. Thumma. Tekan. Okey. Bagi bacaan dengung, mim mati jumpa ba, tidak boleh ditekan sama sekali. Dalam sesetengah buku tajwid ditulis sebagai dibaca dengan dengung mim yang ringan. Ringan maksudnya mim tu nipis je, lembut je, ringan je. So kita baca tadi dalam contoh tadi sentuh, memang sentuh. Okey, tumba. Bukan beza Bunyi ada beza sikit, perbuatan ada beza sikit. Okey, dia tidak ditekan ataupun dikacip bibir tersebut. Memendai bibir atas dan juga bibir bawah bersentuh saja dengan lembut, ringan dan nipis. Tumba. Beza bacaannya dengan bacaan mim sabdu. Walaupun kedua-duanya ditutup mulut. Contoh perkataan thu dengan mim sabdu mim tasydid, mim sabdu, thu, mim sabdu. Tutup mulut tapi mestilah dikacip, ditekan dua bibir. Thumma. Okey. Itu wajibul gunnah nama bacaan tu. Yang ini tak boleh dikacip. Bibir tu sekadar bersentuh aja. Tumba. Sekadar bersentuhan, nipis, ringan, lembut aja. Jangan ditekan-tekan, jangan dikacip-kacip bibir. Sama seperti mana kita membaca
bacaan dengung pada mim ada sabdu atas dia. Itu memang kena kacip, kena tekan. Okey, saya harap jelas penjelasan saya. Itu dari segi perbezaan bacaan dengung mim mati jumpa ba dengan mim bersabdu. Kedua-duanya tutup mulut. Okey, kedua-duanya tutup mulut, tapi satu ditutup mulut kacip bibir. Summa. Yang mim mati jumpa ba tidak boleh dikacip. Bibir sekadar bersentuhan, nipis, lembut, ringan saja tanpa boleh dikacip. Itu perbezaan kaedah bacaan dengung mim sabdu. Bibir kena tekan, bibir kena kacip. Ada tekanan pada dua bibir, kacip betul. Manakala mim mati jumpa ba, dengung tutup mulut juga, tapi bibir tu sekadar bersentuh, lembut, nipis, ringan je. Jangan ditekan-tekan. Okey, lembut, nipis, touch saja. Bibir atas bibir bawah tu dia bersentuh aja. Okey, jelas Itu kaedah bacaan dengung mim mati bertemu dengan ba. Okey, mim mati bertemu dengan ba. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian yang pernah mendalami topik ataupun pelajaran ilmu tajwid, hukum ini dinamakan hukum syafawi. Hukum apa ni? Ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi. InsyaAllah di masa akan datang bila kita buat kelas tajwid nanti, okey, insyaAllah kita akan huraikan dengan lebih detail lah. Okey, boleh Okey, kita akan sambung bacaan. So dia punya indikator dia, signboard dia, nak cam dia, kita jumpa dalam Al-Quran mim yang tidak bertanda, mim yang tidak berbaris. Itu adalah bacaan mim mati lah. Mim dengung mim dengung. Okey. Bila selepasnya ada rubah, maka kita baca dia dengung, tapi dengung yang lembut, nipis dan ringan. Bibir jangan dikacip, jangan ditekan. Okey. Okey. So kita baca lagi sekali atas Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh follow saya, kita sama-sama baca pagi ni insya-Allah. Okey. Kafartum ba'da imanikum. Okey, boleh follow Okey, ini contoh yang pertama tadi lah. Pertemuan mim mati dengan ba. Bila mim mati jumpa ba, mim mati tidak ditandakan dengan baris mati. Itu mengikut kaedah penulisan Al-Quran Rasam Usmani cetakan Malaysia dan juga Arab Saudi, Madinah sana. Okey, kita sambung bacaan ayat yang pertama di baris yang pertama. Okey, jaga ni dah ditandakan dengan warna merah ni. Ni tempat yang kita nak dengung ni lah. Dengung. Untuk topik kita pagi ni. Okey. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sini dengungnya. Okey, jaga shin sabdu. Fabash. Tekan pada shin. Dia ada bunyi sh. Okey. Shin bersifat dengan sifat tafashi. Dia bunyi sh. Fabash. Fabashirhum. Hum, dengung, tutup mulut, bibir sentuh je, jangan kacip-kacip, jangan tekan. Hum bi'adzabin. Bin ada yang baca dengan bi'adzabin. Tak nak bin. Tak nak baca dengan bi'adzabin. Bukan bin, tapi bin. Okey, bin alim. Lim. Alim. Li. Lam bagi bawah li. Sama macam ni. Bin. Bin, li, lim, bukan alim. Ramai kadang bunyi dia melencong sikit. Bin jadi bin, bi'adzabin. Alim jadi alim. Tak nak. Bukan bin alim, tapi bin alim. Jaga. Kadang-kadang kita, selain kita kan, lidah Melayu kita, mudah dia melencong sikit. Bi'adzabin alim. Alim. Tak nak bin, tapi bin. Tak nak alim, tapi alim. Hati-hati Okey, kita baca sama sekali lagi. Fabashirhum bi'adzabin alim. Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Ayat yang kedua. Wa zawwajnahum bihurin ain. Okey, sini kadang-kadang orang confuse sikit ba dengan ha ni. Ba dulu, bagi bawah, lepas tu ha. Okey, kita baca huruf ba dulu, lepas tu baru huruf ha. Sebenarnya huruf ba dengan ha ni dia bertindih. Yang atas tu macam paruh tu, itu huruf ba. Yang bawah ni huruf ha lah. Okey, saya tutup Okey, yang atas tu huruf ba, yang paruh warna merah tu, saya tutup yang ni. Yang bawah tu huruf ha. So, kita baca huruf yang atas. Bila dua huruf yang bertindih, kita akan baca huruf atas dulu, baru baca huruf yang bawah. Okey. Okey. Kalau macam keadaan yang biasa, penulisan biasa, kita akan baca huruf kanan dulu baru kiri, kanan ke kiri. Tapi kalau macam kes ni bertindih, kita baca huruf yang atas dulu, huruf atas ba saya tutup nampak itu yang macam bentuk macam paruh tu, itu huruf ba. Yang bawah tu huruf ha lah. So kita akan baca huruf yang atas baru huruf yang bawah.
Huruf boleh bertindih tapi baris tak boleh bertindih. Baris tetap kanan ke kiri. So dari segi huruf kita baca huruf atas ba, baris bawah, huruf yang bawah huruf ha. Baris kita pilih baris yang kanan lah. Baris yang lebih kanan untuk huruf ba, huruf atas. Baris yang ke kiri iaitu baris depan untuk huruf yang bawah untuk ha. Okey, jelas kemudian jaga dengung. Bihurin, rin bukan rin. Ni pun kadang ada melencong juga. Bihurin. Tak nak rin rin. In ni kecil. Kadang ada baca bihurin ain. Dia baca ain. Tak nak baca ain. Sebab ain bawah bunyi i. Bihurin i. Ada baca nak jaga sangat ain tu. Bihurin ain. Bukan ain. Ada baca itu. Ada ramai. Nak jaga. Kononnya nak jaga makhraj ain. Tapi sebenarnya kita dah menyalahi dah makhraj ain tu. Sebutan ain. Bukan dibaca dengan ain. Tapi ain bawah i. Rin, bukan ain. Okey, bukan ain tapi i. In. Boleh kita baca sama-sama sekali lagi. Wa zawwajnahum bihurin ain. Okey, boleh follow seterusnya. Okey. Tarmihim bihijarah. Okey, kat sini pertemuan mim jumpa ba, mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ba, mim mati tak diberi tanda, tak diberi baris. Dengung him bi. Boleh Tarmihim bihijarah. Boleh boleh follow. Okey, seterusnya. Wa ma hum bimu'minin. Okey, boleh pertemuan mim dengan ba sini hum bimu, hamzah mati. Mu, waw tak pakai. Hamzah, kalau dia duduk atas mana-mana huruf, pakai huruf hamzah. Huruf yang diduduk tu tak pakai. Macam ni, hamzah duduk atas waw, waw tak pakai. Waw tak ada fungsi. Pakai hamzah je. Bimu'minin. Kadang-kadang ada confuse kan. So, ni nak pakai mana ni? Kadang-kadang ada yang pakai dua-dua. Macam mana nak baca pakai dua-dua? Kadang-kadang pakai waw. Sebab itu waw lagi besar. Tak. Hamzah ni dia special sikit. Dia kecil. Tapi kalau dia duduk atas mana-mana huruf, huruf yang diduduk tu, huruf tu dihilangkan bacaan. Macam ni duduk atas waw, waw tu dihilangkan dari segi bacaannya lah. Dalam tulisan wujud, dari segi bacaan dihilangkan. So kita cuma pakai hamzah aja. Bimu, hamzah mati. Mu, hamzah mati bunyi keras solid bunyi dia. Mu, bukannya mu, mi. Bukan mu, ataupun mu. Bukan mu, ataupun mu. Dia tak boleh bunyi hamzah lemau. Keraskan hamzah. Mu, bimu, minin. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. Kita ulang. Jaga tempat yang dengung. Dengung, mim tutup mulut, bibir tutup tapi nipis je, lembut je, ringan je. Jangan tekan-tekan bibir Wa ma hum bimu'minin. Okey, boleh follow seterusnya. Okey, kat sini sepatutnya ada tanda berhenti ni Okey, sepatutnya ada tanda bulat tengah ni. Macam mana printing error ni? Tu tempat berhenti situ Okey, setakat ni boleh follow semua. Kalau ada soalan, ada sebarang masalah, sebarang isu, boleh terus je ajukan kat ruang komen tak perlu segan silu. Terus saja kalau kita cuba selesaikan, kita cuba bantu insya-Allah. Boleh jawab, kita jawab. Kalau kita tak mampu jawab, insya-Allah kita akan refer pada orang yang alim, yang lebih pakar lagi. Insya-Allah kita akan datangkan jawapannya insya-Allah. Okey, kita akan cuba huraikan persoalan, kemusykilan yang timbul insya-Allah semampu yang boleh insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Tuan Hams kerja ini okey. Saya baru tengok Tuan Hams. Kerja sambil bersama. Alhamdulillah, luar biasa. Hebat. Okey. Okey. So berkat insya-Allah. Penuh keberkatan kerja hari ini insya-Allah kan. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dimurahkan rezeki insya-Allah. Sahabat-sahabat yang lain pun sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain pun sama insya-Allah. Saya doakan hari yang bahagia, tenang, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan tubuh badan insya-Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. Okey, kita sambung bacaan Seterusnya mana kita dia? Okey, ayat yang ketiga, baris yang ketiga. Wa jazahum bima sabaru. Itu penting. Ru dua harakat alif bulat tak pakai Ru dua harakat Okey. Wa jazahum bima sabaru. Okay, boleh follow saya lupa nak sebut pada awal tadi. Mohon bantuan, kerjasama, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Saya lupa, patutnya saya sebut awal-awal tadi, terlupa. Yang pertama, saya mohon bantuan, sokongan
daripada tuan-tuan dan puan untuk sama-sama klik button like, kan, supaya engagement kita tinggi. Saya difahamkan engagement tinggi, kita punya orang lebih mudah nampak di notification masing-masing kan, mana yang follow di FB kita ni. Yang pertama, yang keduanya boleh kita klik sama-sama klik button share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana yang tengah live sekarang ni, yang tengah santai-santai di Facebook pagi ni, boleh datang hadir ke majlis ilmu kita dan sama-sama boleh mendapat manfaatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebab kita share kan, mudah-mudahan dengan sebab kita share, ramai orang datang belajar, orang dapat belajar sesuatu, dapat manfaat, kita pun dapat ganjaran sama di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebab kita share, kita ajak orang ke arah kebaikan, mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, so mohon bantuan sokongan, klik button like ataupun love tu kan, kemudian kita sama-sama pakat-pakat share lah. Pakat-pakat share supaya lebih ramai lagi orang boleh dapat manfaat bersama-sama dengan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, kita sambung ayat yang berikutnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Okey, sahibukum, ni dengung pertemuan mim dengan ba, kemudian kita ada jim mati bimaj. Ketatkan maj, bukan bimaj. Bukannya dibaca bimaj tapi bimaj. Jim ketat. Ramai yang baca bimaj. Tu bunyi, bukan bunyi kolkolah, tu bunyi angin. Bimaj. Dia bukan maj tapi maj. Okey? Nun, matikan dengan nun Sekali lagi kita ulang. Wa ma sahibukum bimajnun. Okey, boleh follow seterusnya. Lasta alaihim bimusaitir. Okey, jaga sin mati, bunyi desiran. Ingat, lasta. Jangan cepat sangat. Jangan pendek sangat, jangan kontuk sangat bunyi sin tu. Lasta, tak sempat kita menzahirkan bunyi sifat desiran pada sin tu. Lasta, bunyi kita reservekan, lajak sikit bunyi desiran tu. Jangan cepat sangat, laju sangat, pendek sangat. Lasta alaihim, kontuk sangat, pendek sangat. Tak sempat jelas bunyi sofir tu, bunyi desiran pada sin. Sin bila mati dia ada sifat desiran. Lasta ya mati, ya lunak, ya lin, alaihim dengung, bimuso. So berkata punya so, bimuso, jumpa ya mati, ya baris mati adalah ya lin, ya lunak, soy tirin. Asalnya bila waqaf mati musoyitirin jadi tir. Sebab dalam keadaan yang asal kita baca dia pendek ti kan, musoyitirin, tirin, ti pendek. So bila waqaf ti tu kekal pendek lah. Sebab ada yang baca bi musoyitir. Tak boleh. Tak boleh sebab ti ni original dia memang dibaca pendek, bi musoyitirin. So bila berhenti pun pendek jugalah. Ti ni dibaca dengan pendek juga. Sama ada kita tak nak berhenti ataupun berhenti kekal pendek. Yang berubahnya cuma baris pada ra je. Kalau kita tak nak berhenti, nak sambung ayat, tirin lah. Kalau kita waqaf, huruf akhir dimatikan bacaan. Tir. Boleh Sekali lagi kita ulang. Lasta alaihim bimusaitir. Okey, boleh Alhamdulillah. Seterusnya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sini kita ada dua dengung. Satu nun, sabdu dengung. Ini dengung, mulut kena buka. Gigi pun genggang. Lidah tekan kat kawasan gusi atas tu. Gusi gigi atas kat langit depan kita panggil. Inna. Kemudian dengung yang kedua, mim mati jumpa barah. Ni kena tutup mulut. Tapi tutup mulut nipis, lembut je. Bibir tu bersentuhan aja. Bihim. Mim ada baris mati, itu mim yang tak dengung. Mim yang tak dengung. Ini mim yang dengung, mim yang tak ada baris dengung. Rabbahum bihim yaw. Nampak kita baca? Yang ni hum bihim yaw. Jangan yang ni pun dengung sama. Rabbuhum bihim yaw. Dah salah. Dia punya tanda mudah. Mim yang tak ada tanda, mim yang tak ada baris, itu tempat dengung 2 harakat, tutup mulut dengung 2 harakat. Kalau mim yang ada baris mati, jaga-jaga, itu mim yang tak dengung. Bihim ya, bihim ya. Jangan lamakan, jangan bihim ya. Tak dah jadi kita nak pergi dengung dah. Okey, ingat mim yang ada baris mati, mim yang tak dengung. Okey, kita zahirkan, jelaskan bunyi mim mati tu. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. Inna
Okey, sorry. Sekali lagi kita baca. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Okey, boleh Seterusnya. Ayat yang seterusnya. Alaihim bil ithmi wal udwan. Okey, kat sini pertemuan mim jumpa ba. Mim mati jumpa ba dengan 2 harakat. Ya ada baris mati, ya lembut, ya lunak, ya lin kita panggil alaihim bil. Okey, boleh wal ud. Ni kol-kol ada ud. Wa panjang sebab ada alif pendek alif pendek fungsi dia sama macam alif panjang. Alif panjang macam ni, sama je. Memanjangkan bacaan. Okey. So sebab kita berhenti, kita panjangkan dia 4 harakat Sekali lagi kita ulang. Alaihim bil ithmi wal udwan. Okey, seterusnya. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Bunyi ta hujung sikit, ada hembusan nafas sikit. Bayyinat. Okey, boleh hum sini yang dengung. Okey, beza Okey, ni dengung tutup mulut, ni pun dengung tutup mulut. Nampak Ini pun dengung tutup mulut, ini pun dengung tutup mulut, tapi ini mim sabdu, dengung tutup mulutnya bibir kita kena kacip rapat. Tekan dua bibir tu. Ya, ini dengung tutup mulut juga, tapi bibir tu jangan dikacip, jangan ditekan. Bibir tu bersentuh lembut, nipis, ringan aja. Nipis je, sentuh, sekadar bersentuhan je bibir atas bibir bawah. Yang ini mim mati jumpa ba. Tapi mim sabdu bibir kena kacip, tekan bibir tu. Okey? Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. So, walaupun dua-duanya dengung, walaupun dua-duanya dengung tutup mulut, walaupun dua-duanya bunyi dengungnya kat hidung, rongga hidung, walaupun dua-dua dengungnya kita kena baca minimal 2 harakat bunyi dengungnya, tapi ini bibir kacip, tekan bibir atas bawah. Yang ini jangan dikacip, jangan ditekan, sentuh aja bibir. Sekadar bersentuhan aja bibir atas dan juga bibir bawah. Itu perbezaan dia. Walaupun dua-duanya tutup mulut, walaupun dua-duanya dengung 2 harakat ataupun lebih. Okey, walaupun dua-duanya dengung bunyi mesti dengung asal bunyi, dengung mesti bunyi kat hidung, kat hidung Tapi perbezaannya ini mim sabdu bibir mesti ditekan, dikacip rapat, tekan. Yang ini sekadar bersentuhan aja bibir atas dan juga bibir bawah. Hati-hati. Sebab ini kadang-kadang ramai orang yang baca sama je. Ini pun tekan bibir. Tak boleh. Ini satu tekan, satu tak tekan. Tapi dua-dua tutup mulut. Ini tekan, ini sentuh aja bibir. Okey. Kita baca sama-sama sekali lagi. Falamma. Okey, tekan Falamma ja'ahum bil bayyinat. Dia bunyi angin sikit hujung. Sedikit hembusan nafas pada huruf ta. Seterusnya. Fa idzahum bisahirah. Boleh ni okey. Ni biasa tak ada isu sangat. Okey, seterusnya. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ni kita urang panjang lebar tu masa ikut 4 kha yakhshawna rabbahum dengung bil gha satu harakat aja. Panjangnya dekat bunyi ya ghaib. Jangan kira setengah orang bil ghaib. Dia juga baca macam ni. Bil ghaib. Macam ni saya nak sebut dia panjang dekat gha atau panjang pada ba. Panjang pada ba tak boleh. Kalau contohnya sini huruf mim ke huruf nun ke, dia panjang pada huruf yang last. Sama ada huruf yang ni ataupun huruf yang last dipanjangkan. Dia yang huruf yang mati tu dipanjangkan tu. Gha ghaib. Boleh jelas Bukan gha yang panjang. Okey. Jaga-jaga dengung sini 2 harakat. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kol-kolah hujung Seterusnya. Wa kaffir anna sayyiatina. Okey, dengung sini, lepas tu jaga tina. Hati-hati. Nampak simple tapi ramai sangat orang baca salah. Salah dari segi harakatnya tak cukup. Sayyiatina. Barisnya betul, tina. Harakatnya yang tak betul, tak cukup. Kadar harakatnya tak cukup. Tina. Panjang, lajakkan. Wa kaffir anna sayyiatina. Boleh Seterusnya.
wa tawaffana ma'al abrar. Okey, boleh Okey, kita pergi ke muka surat yang kedua dan insya-Allah muka surat yang terakhir untuk pagi ni. Boleh Okey, pagi ni kita baca 2 page insya-Allah. Okey, yang ni adalah kita sama bacaan ni di muka surat 21 Iqra 5. Okey, Iqra 5 muka surat 21. Okey, ini yang sebelum-sebelum ni kita baca potongan-potongan ayat. Okey, potong ayat-ayat Al-Quran panjang-panjang kita baca yang macam muka surat sebelah dan juga dalam muka surat sebelum ni dan juga dalam Iqra ni Iqra 5 Iqra 4 3 2 dulu kita baca sama ada perkataan-perkataan ataupun potongan-potongan ayat. Okey, untuk muka surat 21 Iqra 5 ni ini kita akan baca surah Mu'minun, suratul Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ini ayat lengkap, ayat penuh, bukan di ayat yang dipotong-potong. Sebelum-sebelum ni kita baca ayat kerat-kerat. Ayat yang dipotong-potong. Okey, potongan-potongan ayat. Okey, yang ini kita akan baca bacaan dalam muka surat 21 ni, bacaan surah Mu'minun daripada ayat yang pertama ayat 1 sampai ayat 11 full ayat, bukan potongan ayat. Okey, ini untuk kita punya latihan setakat ni. Untuk setakat ni ini latihan untuk kita praktiskan topi-topi ataupun kemahiran-kemahiran skill yang kita dah kuasai sebelum ni. Okey, ni kita akan buat praktikal lah. Ni macam praktikal, apa panggil practical training lah untuk muka surat 21 Iqra 5 ni. Okey, boleh? So kita akan baca bersama surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 insya-Allah bersama-sama. Kita mulakan dengan lafaz bismillah. Sunat kita memulakan bacaan di surah yang baru dengan lafaz bismillah. Okey? Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Surah Mu'minun ayat 1 hingga 11. Boleh? Stand by, ready? Okey. Kita baca sama-sama Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Okey, oh ada ni. Oh, kenapa saya tak keluar Okey. Oh, saya minta maaf, saya baru nampak komen semua. Puan Ella ada, okey. Oh, baru nampak, baru keluar nama. Saya jawab salam dulu Waalaikumsalam Puan Ella. Waalaikumsalam Puan Linda Puan Ella tanya Cik Amran tak ada, macam tak ada nampak. Nampak macam tak ada Cik Amran pagi ni. Mungkin dia bertugas kot. Syah ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Syah. Puan Ella, Puan Cik Zahir Alhamdulillah dapat join pagi ni. Alhamdulillah. Puan Mariam pun ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Mariam. Kemudian Puan Noliza Puan Noliza, Puan Arina Hashim. Saya nampak first time nama Puan Noliza, Puan Arina ni first time datang pagi ni. First time join kelas kita Tadi Puan Linda pun saya nampak first time Puan Linda Ismail, Puan Noliza, Puan Arina. Saya rasa ramai lagi yang baru first time pagi ni kot saya rasa. Saya ucapkan selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Okey. Ahlan wa sahlan Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir live kita pagi ni, untuk makluman yang baru kali pertama hadir, ini hari pagi ni merupakan kelas kita yang ke-40 dah kita live. Kita dah bermula sebelum Ramadan lagi. Sebelum Ramadan kita dah mula, kemudian sambung Ramadan, kita cuti raya seminggu, kemudian kita sambung balik. So pagi ni merupakan kelas pengajian kita yang ke-40. Sudah 40 kali dah kita live untuk kelas pengajian bacaan Iqra. Kita mula daripada Iqra 1 lagi, daripada muka surat yang pertama. Kita pergi pada asas basic bacaan, betulkan sebutan huruf, makhraj huruf. Kita identify, kenal pasti bentuk-bentuk kesalahan bacaan yang biasa dilakukan oleh lidah-lidah kita, lidah orang Melayu kita. Kita betulkan balik daripada Iqra 1, naik-naik sampailah hari ni kita dah sampai ke Iqra 5 muka surat 20 tadi kita baca sama-sama. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru first time datang. Okey, dan untuk makluman juga, pagi ni sebenarnya merupakan kali pertama kita live di pagi hari. Sebelum ni kita live setiap malam pukul 9. Okey, sebelum ni kita hanya live setiap malam pukul 9 lepas Isyak. Okey, lepas Isyak pukul 9 kita start sebelum ni. Cuma hari ni dan juga esok, pagi ni first time kita mula pagi pukul 9, esok pun kita buat pukul 9. Sebab untuk menggantikan kelas Khamis malam dan Jumaat malam. Sebab Khamis malam dan Jumaat malam saya terpaksa off, terpaksa umum hari tu sebagai hari cuti. Sebelum ni kita memang on tiap-tiap malam, tak ada cuti. Daripada kecuali cuti raya itu hari lah. Tapi Khamis malam dan Jumaat malam saya terpaksa off. Kita umum cuti sebab saya ada permintaan di kalangan kita jugalah yang hadir dalam live ni untuk sesi talqi musyafahah one-to-one dengan mereka. Ada pasangan suami isteri, ada yang satu family. Okey, sebab tu saya terpaksa off sebab ada permintaan
untuk sesi talaqi musyafahah wan-tuan pada Khamis malam dan Jumaat malam. Okey, so saya terpaksa offkan 2 hari tu. Saya umumkan hari cuti. So atas inisiatif saya dan juga atas persetujuan daripada di kalangan sahabat-sahabat kita dalam ni, so kita gantikan kelas Khamis malam dan Jumaat malam pada hari Sabtu pagi dan juga hari Ahad pagi, insyaAllah. So malam ni dan juga malam esok, itu memang jadual biasa. Kita on seperti biasa, insyaAllah. Malam ni pukul 9, malam esok pukul 9, itu memang jadual asal. Kita akan live seperti biasa. Cuma hari ni pagi dengan esok pagi pukul 9, itu sebagai kelas gantian. Kelas gantian sebab kita tak dapat nak live Khamis malam dan Jumaat malam disebabkan saya memenuhi permintaan sahabat kita yang join live kita ni juga untuk sesi talqi musyafahah wan-tuan bersama mereka. So saya terpaksa offkan malam tu dan kita ganti pagi ni dan juga pagi besok. Itu untuk makluman lah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang baru first time datang khususnya. Okey, untuk sedikit intro lah, mukadimah. Okey, insyaAllah kita sambung bacaan muka surat 21 Iqra' 5, Suratul Mu'minun ayat 1 hingga 11, insyaAllah. Okey, minta maaf. Saya pun tak faham kenapa saya punya tu tak keluar tadi. Komen tu. Okey. Puan Aisyah Ali, Alhamdulillah. Selamat datang Puan. First time juga saya nampak nama Puan. Encik Zulul Nasri, Alhamdulillah. Terima kasih. First time juga saya nampak nama Encik Zulul ni. Puan Ella sedikit tak boleh tumpu sebab tengah kerja. Tengah kerja pagi ni. Tak apa. Setakat mana yang boleh kita ni kan. Nanti boleh tonton balik live kita, insyaAllah. Cik ni siapa? Cik Longzim Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Okay, sama-sama kita habiskan page ni untuk pagi ni. Ni page yang terakhir pagi ni, insyaAllah. Sama-sama kita baca Suratul Mu'minun ayat 1 hingga 11. Kita mulakan dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh jaga bismillah, kita jaga Okey. Ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Okey, boleh kita sama-sama follow. Okey, saya ulang 2 kali Sekali lagi kita ulang. Jaga qalqalah. Qad aflahal mu'minun. Okey, kita pergi ayat yang kedua. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, kita ulang sekali lagi Jaga makhraj huruf, jaga panjang pendek. Okey. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Okey, kalau boleh tumpu sikit lebih perhatian bagaimana saya bunyikan ghain mati dengan ain mati. Okey. Kita nak jaga makhraj tu. Sebab ni biasa huruf yang biasa. Biasanya ramai orang yang macam mana cakap huruf mati biasanya huruf yang berbaris mati biasanya huruf yang banyak berlaku kesilapan dalam sebutan bacaan. Okey. So kalau boleh fokus lebih sikitlah kepada bagaimana saya menyebut dan membunyikan huruf-huruf yang berbaris mati, huruf-huruf sakinah. Okey, kita ulang sama-sama sekali lagi. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Okey, sekali lagi kita ulang. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Okey, boleh Seterusnya, ayat yang keempat. Wallazina hum sekali lagi. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kita cuba sekali lagi Sekali lagi kita ulang. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Ayat yang kelima. Wallazina hum li furujihim hafizun. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Cik Yang Q Araneta. Okey. Tolong sama-sama sekali lagi ayat yang kelima. Wallazina hum li furujihim hafizun.
Seterusnya ayat yang ke-6. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Allah, tak cukup nafas pula. Okay, sorry. Kita sama ulang lagi sekali. Kita nak jaga sini kita ada 4 rakaat. Okay, min ni pun 4 rakaat Okay, min tadi saya tak cukup 4 rakaat. Terputus nafas pula. Okay, semput. Sekali lagi kita ulang. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okey, boleh Seterusnya ayat yang ke-7. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sini 2 tempat yang kita nak kena baca 4 rakaat. 3 dah sebenarnya. Ra 4 ada misai, la ni pun 4 sebab ada misai, yang ni 4 rakaat juga sebab waqaf. Okey, so 4 yang nak jaga yang ni 2, yang ni 2 ada alif pendek 2. Yang ni pun 2. Okey. Kita jaga kol-kol lah nib. Okey, kita ulang sama sekali lagi. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Okey, boleh Boleh follow ya. Okey, seterusnya ayat yang ke-8. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Boleh follow kan? Okey, seterusnya kita ulang lagi sekali. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Okey, ayat yang ke-9. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Boleh sekali lagi. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Okey, ayat yang ke-10. Ulaika humul warithun. Okey, sekali lagi. Jaga 4 rakaat U pendek je sebab waw ada bulat, ada cincin atas tu, so waw tak ada function. So U 1 rakaat aja, lam 4. Ulaika humul warithun. Okey, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Okey, boleh yang ke-11. Kita ulang sekali lagi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Okey, setakat ni saja untuk pagi ni. Okey. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir, untuk makluman hari ni dah masuk sesi kelas kita yang ke-40 Maksudnya kita dah pun live secara kita dah ada CD dah 39 kali dah kita live sebelum ni. Pagi ni yang ke-40. So bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru first time khususnya terutama teristimewa buat tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru first time hadir pada malam ni, pada pagi ni saya menggalakkan, mengalu-alukan dan sangat-sangat mengesyorkan untuk tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat tonton balik rakaman-rakaman kita yang awal. Kalau boleh, kalau mampu, kalau ada kelapangan dan kalau sudi lah, okey, tonton balik rakaman kita untuk kelas yang pertama dulu. Kalau boleh lah, jangan skip. So ikut orang kata, kalau kita kata kalau movie tu kita tengok daripada awal cerita lah, baru tahu cerita tu daripada awal kan, seronok kan. Kalau dalam silibus pelajaran kat sekolah, kita kita mula daripada topik yang awal. Kan kita belajar, kalau kita belajar huruf A dulu, B, C tengok kan, takkan terus belajar huruf Z. Macam itulah kaedah ni. So saya sangat-sangat menggalakkan, mengesyorkan
tuan-tuan dan perempuan yang ada ke lapangan dan yang berkesudian, kalau boleh tonton balik rakaman kita daripada kelas yang pertama dulu. Tonton satu-satu kan. Sambil apa? Free-free santai-santai hujung minggu kan. Boleh pasang hands free sambil-sambil pokok bunga, sambil-sambil basuh kereta pun boleh dengar kan. Sebab dalam kelas-kelas yang awal tu kita banyak membetulkan kaedah sebutan-sebutan huruf. Okey. Okey, kalau boleh tonton balik. Sebab ada sebahagian daripada huruf yang kita mungkin dah, saya yakin banyak kita dah boleh sebut, cuma kadang-kadang ada sedikit kesilapan. Sebab apa timbulnya kesilapan? Sebab ada beberapa huruf Al-Quran yang sebutannya tidak ada dalam sebutan bahasa Melayu dan tidak boleh dieja. Contoh macam huruf za, huruf sa. Macam mana nak eja? Bukan SA. Itu huruf sin kan? Kalau huruf sin, sa menghampiri bunyi huruf S. Kalau huruf sa, huruf za, huruf zo, huruf do, kan? Huruf to, kan? Huruf-huruf yang macam tu, sebutannya tidak wujud dalam sebutan bahasa Melayu kita. Ejaan pun tak ada. So, huruf-huruf yang macam tu timbulnya isu. So, kita huraikan, bincangkan, bahaskan dengan panjang yang lebar dan kita tunjuk cara sebutan, cara nak membunyikan huruf-huruf tersebut dengan betul dalam siri-siri kita yang awal-awal dulu. So, kalau ada masa, kalau boleh tonton siri-siri yang awal supaya kita boleh dapat lebih banyak manfaatnya insya-Allah. Okey, boleh tengok rakaman tu di Facebook kita ni, Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran, ataupun kalau nak lebih simple, lebih ringkas, sebab dekat Facebook ni ada banyak posting-posting yang lain juga kan. Kalau nak lebih senang lagi, boleh terus ke YouTube, channel YouTube saya, Hasli, Hasli, Hasli Ismail. Kat situ, saya upload kelas kita setiap malam. Okey, setiap malam macam ni, pagi kan. Ni first time kita buat pagi. Habis je kelas, saya terus upload kat sana. So, boleh tengok urutan saya susun, ikut urutan Iqra, juga ikut urutan page. Okey, kat situ boleh tonton balik rakaman kita di kelas-kelas yang awal dulu. Okey, so saya rasa sekarang itu saja. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan sebelum tu saya mohon jutaan kemaafan sekiranya ada salah silap, ada kekurangan, kelemahan saya minta maaf. Kalau ada kesilapan saya dalam kaedah penerangan saya, dalam kaedah sebutan huruf saya, mohon sudi beri teguran mudah-mudahan. Okey, kalau ada dalam ni tutup guru, ustaz-ustaz, para alim ulama ke, kalau ada kesilapan sebutan saya tadi ataupun kesalahan dalam kaedah penerangan saya, mungkin saya tersasul ke, tersilap sebut ke kan, mohon sudi-sudi beri teguran. Yang pertama, juga saya mohon maaf atas segala kekurangan kan, kelemahan majlis kita ni. Yang keduanya, saya mohon jutaan terima kasih lah. Jutaan terima kasih kepada semua. Saya risau juga pagi ni sebab first time kita buat live. Saya takut tak ada orang, takut 2-3 orang aja ada kan. Tapi alhamdulillah, tengok sambutan boleh tahan jugalah kan. Sampai cecah 40 orang yang follow kita tadi. 40 lebih tadi, dekat 50 juga. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih. So, insyaAllah kita akan bertemu lagi malam ni. Malam ni merupakan jadual kita yang biasa. Itu kita punya normal schedule lah. Malam ni, itu memang jadual kita yang asal, pukul 9 malam. So, saya jemput tuan-tuan dan perempuan sekali lagi. Kita, kalau ada ke lapangan malam ni, boleh hadir ke sesi live kita malam ni. Lepas solat isyak jam 9 malam insyaAllah. Okay, so insyaAllah kita jumpa malam ni. Malam ni kita, so pagi ni kita sempat baca 2 muka surat. Muka surat 20 dan juga 21. So malam ni, kita akan bertemu untuk kelas pengajian kita yang ke-41. 41 dah. Okay. Malam ni kita bertemu untuk sesi yang ke-41. Kita akan sambung bacaan masih lagi dalam Iqra 5 Okay, malam ni kita akan sambung bacaan di muka surat 22 dengan topik yang baru insya-Allah. Malam ni kita akan sambung bacaan muka surat 22 Iqra 5, topik yang baru. Muka surat 22 dan juga muka surat 23 tu dia topik baru yang berkaitan lah. Kaedah kita nak membaca lam pada lafzul jalalah. Itu topik yang menarik juga malam ni. Kaedah bagaimana kita nak membaca, menyebut dan melafazkan huruf lam pada lafzul jalalah, pada lafaz yang agung. InsyaAllah topik kita malam ni pada muka surat 22 dan juga 23. Tu dia punya iklan sikit So insyaAllah kita jumpa lagi malam ni insyaAllah 9 malam. So sekadar itu saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita bertemu lagi pukul 9 malam insyaAllah. Terima kasih.